Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, pertama sekali bagi tepukan kat diri sendiri sebab datang malam ni. Okey. Saya kenalkan diri dulu, nama saya Zaid, business partner saya Zana. Saya dibawa masuk dalam bisnes ni oleh upline saya Dr. Siti Nadia, dan saya dibimbing hebat oleh Diamond Direct Datuk Dr. Haji Nur Azmi dan Datin Dr. Haji Siti Nuriza. Satu tepukan lagi untuk barisan penajaan saya. Okey. Kawan-kawan, bila kita buat majlis kat rumah, kita kena jemput orang, betul tak? Betul tak? Kita jemput orang, weh, mai lah. Ke kita jemput elok-elok? Hello, Assalamualaikum. Ada orang kita tak boleh WhatsApp, kena pergi jumpa. Betul tak? Kan, ada orang kita kena telefon. Ada orang kita boleh WhatsApp, sekali kau nak main tak main. Jadi macam tu juga kawan-kawan dengan bisnes. Kan, ada beberapa skill dalam bisnes ni yang kita kena kuasai, dan yang paling penting dan juga yang pertama adalah inviting. Menjemput. Saya pernah bawa tajuk ni, tapi kali ni saya nak ulang lagi sekali, sebab ramai lagi yang terlepas dari itu. So inviting, jemput. Ke mana? Soalan dia yang pertama, jemput ke mana? Bila kita ajak, saya nak tahu kat tangan dulu, siapa pernah ajak orang masuk MV, dia cakap kat kawan dia, jomlah kita buat duit sikit-sikit. Boleh angkat tangan? Okey. Siapa lagi pernah jemput kawan dia, jomlah kita pakai barang ni, kita boleh dapat duit. Angkat tangan? Okey. So kawan-kawan, bayangkan saya jemput, jomlah main rumah aku, ada biskut-biskut main makan. Orang pun macam, buat majlis makan biskut. Kita rasa macam buat sikit-sikit tu kawan kita seronok sangat. Tak boleh kawan-kawan. Kita nak jemput kawan kita, kalau kita jemput macam tu, apa kawan kita tu akan cakap? Kau tak minat lagi lah, kau belum sedia lagi lah. Nak buat MV, anak aku kecil, anak aku besar, kucing aku beranak, semua keluar. Jadi kawan-kawan, kita kena understand, bila anda nak menaja, bila kita nak sponsor orang masuk dalam bisnes ni, kita nak dia masuk sekadar masuk ke, kita nak masuk dia masuk dan dia buat sungguh-sungguh. Kita nak dia masuk jadi excited macam kita. Ada meeting je sampai, ada kelas je sampai, ada seminar je nak pergi. Kita nak dia jadi macam tu. Nak jadi macam tu kawan-kawan, dia kena tahu value MW ni. Contoh saya belajar kat seminar itu. Kalau hari ni contoh saya cakap kat anda semua, okey, masing-masing angkat kursi masing-masing, bawa turun. Apa akan rasa? Besar. Betul tak? Tapi kalau saya cakap, siapa yang angkat kursi masing-masing dan bawa turun, saya akan bagi 1,000. Kurang tak yang bertanya? Kurang tak? Semua tu angkat, bawa turun, 1,000 dapat. Sebab apa? Sebab perbuatan tu ada nilai. Jadi MW kawan-kawan, pada kita dah ada nilai, tapi pada kawan kita tu tak ada nilai apa-apa pun. Dia selalu soalan, MW ni macam kowe. Nak selalu dapat soalan tu. Saya cukup selalu dapat soalan tu. Tak tahu kok mana hang nampak sama ni. Jadi yang itu, kita kena tahu kita nak jemput ke mana. Jadi kawan-kawan, saya bagi benda yang salah dulu. Yang salahnya, kita suka jemput ke diri kita sendiri. Jomlah join aku. Jomlah kita buat bisnes sama-sama. Kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, dia percaya kat kita. Tapi seumur hidup kita tak pernah jemput ke kita. Betul tak? Saya selalu cakap kat kawan saya, ada kedai kat sana. Kedai ni nama dia kedai okok sebatang. Sebab kalau kita order, tak dan habis okok sebatang sampai dah. Kawan kita pun shopping. Apa yang berlaku kat situ? Dia percaya kat kita, kita cakap kedai tu order laju. Kita tak pergi kat orang, mai kedai aku. Kita tak pergi macam tu. Jadi kawan-kawan, jangan jemput ke kita. Sebab apa? Bila prospek sendiri, bila kita kebut ke kita tak ada credibility. Sebab kawan kita tu dulu main bola dengan kita. Kawan tu dulu kawan mengolah sama-sama kat pejabat dengan kita. Kawan tu dulu mungkin kawan shop main badminton petang-petang. Kita tak pernah datang dengan dia sebagai seorang yang buat bisnes, seorang yang ada credibility untuk dia ikut kita. Kita tak ada semua jawapan. Betul tak? Kita tak ada semua jawapan pasal MBA, especially mana yang baru-baru. Kalau contoh soalan yang basic yang saya nak tanya, tahu tak apa kelayakan nak pergi ALS? Boleh cerita kat atas? Faham tak? Maksudnya tak ada jawapan. Hang cakap MBA ni boleh pergi bercuti percuma, macam mana nak pergi tak tahu. Jadi kita tak ada jawapan. Nombor 3, kita belum cakap nak present. Mungkin kita belum cakap, tak praktis lagi ke, tak nak praktis ke apa. Dan seterusnya, mungkin ada yang rasa dalam kepala ada mental block. Dia rasa dia tak pandai nak cakap.
Jadi kawan-kawan, jangan invite ke kita. Even saya sendiri pun, bila saya cakap dengan kawan ataupun prospek saya sendiri, saya tak cakap kat dia, meh aku cerita kat hang MB macam mana. Dah. Saya sentiasa bawa ke third party. Prospek kita untuk downline, saya lah jadi third party. Contoh, Amalin ajak orang masuk MB, jom kita dengar Zaid cakap, saya jadi third party. Kalau hang dengan downline hang, macam tu Mun dengan Fatin bawa orang jumpa hang, kita always bawa ke third party. Siapa third party ni? Third party yang pertama, upline. Kita jadi penunjuk arah. Contoh kawan-kawan, kalau saya nak tunjuk apa yang Diamond tulis tadi, apa patut saya buat sekarang? Catat. Cuba. Okay, jawapan lain tak apa tepat. Kalau saya nak tunjuk apa yang Diamond tulis kat belakang saya sekarang, apa patut saya buat? Apa dia? Apa dia? Saya patut ke tepi. Lihatlah. Jadi bila kita invite ke third party kawan-kawan, yang itu yang kita buat. Kita cakap dengan kawan kita, ni ada peluang bagus ke belakang aku ni, silalah tengok. Kita ke tepi, keluar daripada picture tu, supaya persepsi kat kita tak effect dekat bisnes. So selepas upline apa? Event. Macam BTC ni orang baru boleh datang, orang yang dah lama ahli tak main lagi pun boleh datang. Kita dah bersyarah kat dia 100 kali dah, dia tak nak buat MB, bawa main BTC sekali dia nak buat MB. Event. Kita ada BTC, kita ada plan B kat KL nanti. Seterusnya apa? Video. Video contohnya apa? Kita ada video marketing plan, kita ada video TikTok pasal sepah. Betul tak? Video yang cakap pasal bisnes. Kalau kawan hang cikgu, hantar je kat TikTok tu cikgu MW. Nanti adalah orang yang dah buat, saya seorang guru 15 tahun saya tak pernah dapat apa-apa. Kita yang cakap ke? Tak. Kita tepi-tepi, lihatlah cikgu ini. Sama macam hang pun cikgu kan? Cikgu ni buat MW. Nampak tak? Ke tepi, gunakan video. Seterusnya apa? Hall of Fame. Hall of Fame. Diamond cakap dalam Hall of Fame. Jadi kalau kawan kita tu accountant, cari Diamond yang accountant. Kalau kawan kita tu jenis cakap lawak-lawak, cari Diamond yang lawak-lawak juga, supaya dia boleh relate. Dia boleh relate. Kalau kita nak cakap dengan dia, ada tak kawan kita? Saya ada kawan saya jual iPhone balik. Saya tahu dia tak mau dengar cakap saya sebab dia kerja besar kat KL. Tapi saya bagi dia dengar Diamond White Exchange cakap. Diamond White Exchange, husband and wife accountant. Sama macam kawan saya, husband and wife accountant. Dia boleh relate dengan saya ke dengan Diamond tu? Dengan Diamond tu. So saya hantar dia third party. Bila kita buat macam ni, kita tak habis, dia tak boleh reject kita. Seterusnya demo. Dia nak ajak orang masuk bisnes, kita datang melalui demo. Aku tengah jual buat gigi ni, aku nak tunjuk kat hang. Boleh datang lagi sekali tak? Boleh kan? Kalau tunjuk bisnes, dia tak mau, habis. Jadi gunakan third party kawan-kawan. So macam ni, maksud saya tadi, kita nak tunjuk kat dia, apa jadi kat kita? Kita tunjukkan arah. Gema lebih ke suara saya? Dah okey Saya rasa macam gema lebih. Okey. So tunjukkan kepada third party tadi. Nak guna video ke, nak guna demo ke, nak ajak ke upline ke, nak guna link ke, tak kisah, asalkan third party. Kita bila kita nak present ni, kita present bila kita jadi third party untuk downline kita. Sebab ada contohlah macam kalau Mun downline saya, Mun ajak kawan dia dengar kat saya, dia boleh tak tolong lambung saya? Boleh kan? So prospek dia hanya tahu baik-baik saja pasal saya. Betul tak? Dia tak tahu buruk saya. Tapi kalau hang cerita Mun, dia pun tahu sebelum ni hang niaga apa. Dia pun kata, Mun ni sekat jalan ni, tu nak ajak aku pula. Faham tak maksud aku? Kat saya dengan prospek dia, dia percaya apa hang cakap kan? Hang cakap Zaid ni dulu niaga pun balik, dia buat 4 tahun MBA ni, dah pergi bercuti 3 kali dah. Aku pun main, ya betul. Saya tunjukkan peluang ni. Seronoklah ni nak dengar. Betul tak? Bukan saya kata anda tak boleh cerita ke apa, tidak. Function, play role masing-masing. Contoh Diran, bila hang cerita bila downline hang bawa orang. Kalau hang bawa orang, bagi Azri cerita, bagi ada third party. So kawan-kawan, bila kita buat prospecting ni untuk control, kita takut kita ni rasa, kadang ada orang saya tanya, ada cakap dengan orang pasal MBA, ada mereka semua habang, mereka tak ready lagi lah. Saya cakap berapa orang? Takkan 50 orang abang tak ready semua, sama je jawapan. Banyak orang suka buat apa? Cakap dengan 2 orang. 2 orang tak mau, sudah.
satu selama ni tak mau dah. Contohlah orang selama kan. Ataupun dia cakap dengan dia orang tak mau, satu Sungai Petani tak nak Amway dah. Contohlah kan. Jadi efficiency is in numbers, kawan-kawan. Kita adalah petani, bukan pemburu. Kalau kita bawa mindset kita ni pemburu dia masuk hutan cari rusa, kijang apa semua kan. Kalau tak dapat dia balik, dia sedih tak? Sedih kan? Tapi kalau orang buat bendang, dia pergi bendang, dia balik bendang tak masak lagi, dia sedih tak? Dia tak sedih. Apa dia fikir? Tak lama dah ni. Tak lama dah nak masak ni. Kan? Kalau orang tanam pokok pisang, dia pergi pegang pisang warna hijau, tak lama dah ni. Tak lama, dia hilang tu tak lama dah ni. Dia fikir macam tu. So kita ni petani, apa kita buat hari-hari? Kita pergi tabur benih. Entah mana nak tumbuh tak kisah. Sebab petani tahu, kalau dia tak tabur benih, boleh ke pokok tumbuh? Tak mungkin kan? Tak mungkin. Jadi dia tahu, oh somebody kena tengok bateri, ada bateri ni. So dia tahu hari-hari kena tabur benih. So efficiency is in numbers. So apa goal kita kawan-kawan bila kita menjemput ni? So apa goal kita bila kita nak buat invite ni? Kawan-kawan always tanam kepala, hari ni aku nak invite ni untuk bagi info dan bagi kefahaman. Sebab kawan-kawan kita yang kita ajak buat Amway yang ramai tak nak. Of course ramai tak nak, jangan risau. Saya buat ke, anda buat ke, mesti ramai yang tak nak. Belum rezeki dia orang lagi, belum masa dia orang lagi. Betul tak? Kita suka macam mana pun nak makan nasi, kita kena tak nak sampai masak, betul tak? Dan kita nak ambil mentah-mentah tu makan. So tak nak, tak apa. So info. So ada beberapa basic rule, beberapa undang-undang asas bila kita nak buat inviting ataupun prospecting. Nombor satu, jangan emosi dengan hasil. Ni set awal-awal. Hari ni memang aku nak cakap dengan 10 orang. Bukannya aku nak cari 10 orang yang nak masuk Amway. Aku nak cakap dengan 10 orang. Bila you berjaya invite 10 orang, tahniah to yourself. Anda sudah menabur benih hari ni. Faham tak maksud saya? Jangan pergi, oh tak dapat lah hari ni, sedih lah, esok tak buat dah, rugi kan? Bayangkan orang buat bendang, ditabur benih, lepas tu tinggal naik lalang banyak pada padi. Nombor dua, be the best version of yourself. Kadang-kadang bila kita dengan kawan kita duduk mengapu, merepek, gelak-gelak, kutuk orang apa semua kan. Tapi bila kita nak bercakap soal bisnes, be serious, cakap elok-elok. Tak boleh kita cakap hang daripada dulu memang tak guna, tapi aku nak ajak hang juga buat bisnes. Belum apa-apa kawan tu pun dah apa ni, daripada sekolah dah kutuk aku sampai lah. Tapi kali ni kita puji dia kan. Nombor tiga, be excited. Excitement is infectious kawan-kawan. Ada orang dia masuk Amway dia tak faham sangat pun, tapi cara kita cerita tu seronoknya. Aku pun nak join juga. Tak boleh dia pergi cakap Amway ni boleh lah. Boleh. Kawan tu pun cakap apa yang boleh? Apa yang boleh? Dah tanya tu, lepas tu balik sedap lah dia nak jawab. Tak apa, aku fikir lu apa yang boleh tadi. Dia tak nak sign up. So jangan excited. Cakap mesti dengan semangat. Cakap mesti dengan macam, kalau hang tak masuk ni ruginya hang kawanku. Kena macam tu. Then have a strong posture. Cakap dengan keyakinan. Jangan cakap macam, kalau hang tak ada apa-apa boleh buat Amway ni, okey juga. Kalau hang dah tak ada peniaga lain dah nak buat, boleh juga buat Amway ni. Tak apa, kalau hang tengah okey sekarang tak apa, hang tak payah buat Amway. Tunggu bila hang teruk sikit, tak ada duit nanti baru buat Amway. Kita cakap kat dia macam Amway ni kira dah nyawa ikan baru pergi buat. Lepas tu kita tanya buat, dia pun tak masuk. Kita bagi syarat hang kena teruk dulu baru masuk Amway. So jangan macam tu. Kita cakap kat Amway ni macam Amway ni the only pilihan. Amway ni bisnes yang terbaik dalam dunia ni ada. Amway ni satu-satunya pilihan yang hang ada kalau hang nak ubah hidup. Bila kita cakap macam tu, dia pun bersalah. Takkan tak buat. Nak bagi, kalau kita boleh buat prospek kita fikir macam tu, tengok ROS kita naik berapa banyak. Seterusnya, believe in product and business. Ni penting. Kita cakap sebab apa? Tadi ramai cakap kan, Amway produk mahal. Kita pun macam memang dia mahal sikit, tapi dia berkualiti. Tadi kita kena firm, kita believe, kata memang mahal. Tapi ambil secara contoh, tadi saya dapat soalan tu, saya pergi marketing plan petang ni. Dan tu lah kawan kak cakap produk Amway ni mahal. Kak, saya potong dia, kak pakai sabun basuh pinggan apa kat rumah lah. Dia bawa pakai glow. Saya kata sebulan pakai berapa botol? Laki dia jawab 2. Laki dia lagi, yang mana laki dia yang banyak basuh pinggan. Laki dia cakap 2, sebulan RM20 macam tu, tak dapat apa pun Zaid. Dia support aku pula, tak dapat apa, duk beli lah. Saya cakap, kak, yang ini RM20 sebulan, yang ini RM33, 4 bulan, 5 bulan boleh tahan. Mana mahal tak?
Dia pun macam, tu lah tak mahal, dia pun tak tahu. Tahu pun kau. Kau lah kena bagi tahu. Kau pun dah pakai glow, macam mana dia pun tak tahu. Dia cakap macam tu, macam, betul-betul, esok bang kita pergi beli. Saya senyum, tak apa, esok dapat pergi kat aku. Jadi kita believe. Kalau kita pun macam tak apa, memang mahal sikit. Saya sendiri pun kalau nak beli, saya menabung dulu. Pergi cerita pula kat dia. Kita pula pergi cerita, memang teruk nak beli barang MW ni. Susah. Okay. So seterusnya kawan-kawan, saya bagi anda satu tip yang paling senang. Kita sebagai orang MW, conversation is business. Maksudnya berapa banyak orang yang kita sembang dalam satu bulan. Saya dah bagi kategori dah siap. Orang yang beginner sembang dengan 100 orang. Orang yang intermediate sembang dengan 250 orang. Orang yang superhero akan sembang dengan 1000 orang. Saya tahu kawan-kawan, selalu kita tanya, dalam phone book kau ada berapa orang? Wah, kita pun jawab ada 1000. Ada 1000, tapi berapa banyak yang kita sembang? Yang kita sembang ada 15 orang. Lagi daripada 1000 tu 300 langsung tak ingat dah siapa ni. Maknah pe'ah. Tak ingat dah pun siapa, dah meninggal ke. Kita tak tahu. Jadi kawan-kawan, conversation is business. Kalau you nak grow business ni, anda kena jadi kaki sembang. Tapi jangan sembang lebat ke, sembang tolak tak jatuh ke apa nak. Sembang, Assalamualaikum, apa khabar Mak Ngah? Takkan kita tiba-tiba Assalamualaikum Mak Ngah, nak ubah hidup tak? Mak Ngah pun semak lah. Aduh, misnya bapa pula ni, dia betul tak? Mak Ngah tak ada masalah, Pak Ngah pun baru baik stroke. Kita tak tahu pun Pak Ngah tu stroke. Lagi teruk. Lagi kalau kita mesej tu Assalamualaikum Mak Ngah dah meninggal dah 3 minggu depan. Jadi sembang kawan-kawan. Kita kena jadi manusia yang paling peramah. Saya, cabaran saya kat sini. Saya masuk MW tu, saya orang yang sangat memilih kawan. Saya dah ada kawan baik saya, Fifi. Saya tak perlu kawan lain dah dalam dunia ni. Saya cukup lah, ada Fifi saya dah bahagia dah. Sebab kawan tu, sebab saya jenis macam tu. Saya tak dah ada 100 kawan, tak payah. Saya apa-apa pun cari Fifi, cukup. Lagi ada Fifi aku bahagia. Tapi dalam MW Fifi saja tak cukup. Saya perlu 6 Fifi, baru boleh jadi diamond. Jadi sembang. Bangun pagi sembang. Saya nak tanya anda, untuk bagi salam dekat 10 orang, berapa lama masa ambil? Berapa lama? Salam forward 6 orang. Lagi cepat, tak payah type banyak kali. Salam 6 orang. Lagi nak confirm orang balas, ikut video 2 saat. Assalamualaikum, hantar 6 orang. Agak-agak dia balas tak? Balas tak? Balas. Yang penting sembang. Kalau hang tak sembang, sebab tu bila cakap MW tak tahu nak ajak siapa dah. Sebab kita tahu bagi salam pun tak pernah, lagi nak ajak bisnes. Sebab tu kita kata saya nak pergi ke orang yang tak kenal. Orang yang kenal pun tak pergi. Sebab apa? Sebab tak mau sembang. Orang tak kenal pun kena sembang juga. Tapi orang tak kenal rasa senang sebab boleh pergi cakap MW tu ya, tak payah berkenalan. Tapi rugi. So ingat, 100 ni nampak banyak kawan-kawan. Tapi kalau bahagi 30 hari, sehari berapa? Sehari 3, sehari 4. Siapa jawab 10 boleh? Lain macam kira-kira. Kalau 250, sehari 8, sehari 10. Kalau 1000, sehari 30. Tiap-tiap kali hang semayang, hang mesej 6 orang. Senang. Semayang kan mesej 6 orang. Jangan mesej tengah semayang, lepas semayang. Lepas doa tu amin, ya Allah permudahkanlah 6 orang ni untuk balas mesej aku, betul bagi salam 6 orang. Jangan kawan-kawan, usaha hak kita, rezeki hak siapa? Mintalah. Jangan malu-malu nak minta. Kena minta dan kena minta sungguh-sungguh. So ni conversation. So untuk bagi anda tips, kadang-kadang ada orang tak tahu nak sembang apa Zaid. Lepas bagi salam tu blur tu. Lepas bagi salam keras, dia pun balas wassalam. Kita pun dah mampu nak jawab apa ni. Kadang-kadang kita pula tak balas. Assalamualaikum dah 3 kali dah. Dia wassalam, kita tak balas. Kita Assalamualaikum, dia waalaikumsalam, kita tak balas. Lagi paling gerak, Assalamualaikum, hang nak apa? Saya kalau kena Assalamualaikum nak apa tu, hang nak apa, kata tak nak apa-apa, teringat ke hang. Depa kata hang masuk hospital. Reka je. Janji kita boleh sembang. So apa kita nak sembang kawan-kawan? FORM. Family, Organisation, Recreation, Motivation. Percayalah kawan-kawan, bila kita sembang dengan orang sekali, 2 kali, 3 kali, apa akan keluar kat sini? Apa tujuan kita sembang 4 benda ni? Akan keluar masalah. Kita tanya, family, aku anak 3 orang nak masuk 4 dah, tengah duk pening ni, keluar masalah. Kita memang nak masalah sebab kita orang MW penyelesai masalah.
Betul tak? Kan? Organisation, tempat kerja, dia pun beritahu aku ni pun, aku kerja kat sini lah tapi tengah fikir nak berhenti lah. Masalah. Kita boleh tanya, awak nak berhenti? Ada kawan aku kat pejabat nama dia Moon. Dia tiba pula kan. Jadi kita dengar masalah. Recreation, tengok bercuti, bestnya bercuti hang selalu ke pi? Tak aku 3 tahun sekali aku dapat tidur hotel sekali. Kita tahu ada masalah tu. Nak buat jarang sangat pergi bercuti. Motivation. Bila tengok akak ni dah lah kerja, bagi kerja, lepas tu meniaga, balik meniaga kuih pula, malam ada meniaga lain pula. Kata, banyak betul dia buat meniaga ni. So kita boleh tanya, awak banyak sangat meniaga? Cakap duit tak cukup. Semalam cili harga RM25, hari ni dah RM35 sekilo. Betul tak? Beras RM26.5, naik RM36.5. Dia pula tanya, takkan tak tahu. Kita orang MW memang kurang sikit alert harga-harga naik ni kan. Kita alert kalau barang MW naik harga ya. Time tu ya kita alert. Jadi form kawan-kawan. So itu sembang tadi apa? Form. Sembang dengan siapa? Banyak-banyak. Kalau dah habis dah dalam phone tu nak sembang, pergi buka grup WhatsApp mana-mana. Tegak seorang-seorang. Assalamualaikum. Jangan terjah nak buat email. Assalamualaikum. Sembang. Bagi kita ni mangli sembang dengan orang. Kalau pergi, kadang orang tak sembang tau. Contoh benda yang saya tak pernah buat dulu sebelum buat MW. Saya pergi cucuk duit. Siapa pernah sembang dengan orang tengah cucuk duit kat tangan? Wah, Syamil nampak dahsyat. Patut dia naik 12 cepat. Saya dulu tak ada. Saya dulu sembang beratok 4-5 orang buat bodoh. Mampu hempah. Lambat lah. Saya pula lambat. Lambat ni kalau orang depan tu lambat sikit, okey ke kak? Saya tanya lah habis belakang, pada mana? Keluar duit tu, back-in duit ni orang sembang lah. Nak you kat mana? Sembang lah. Habis-habis alang-alang dah kenal bang, kita kawan main nombor telefon. Senang. Kalau kita dah sembang-sembang tu, orang mudah nak bagi nombor telefon kat kita. Kita pula penting nombor telefon tu nak sembang. Supaya boleh sambung sembang lagi. Jangan kita sembang 15 minit, betul okey lah. Jumpa kat akhirat ni. Nombor tak ambil, apa tak ambil. Tak bila nak jumpa dia balik. Jadi always ambil nombor telefon. So form. Jadi kawan-kawan, ini benda basic yang kita kena tahu. You kena tahu untuk tell your story, untuk bercerita. Ada 4 bahagian dekat sini. Yang pertama background, yang kedua pain point, yang ketiga jumpa solution, yang keempat harapan. Ini akan jadi pembuka kata kita setiap kali kita sembang dengan orang. Jadi benda ni tak sahlah buat spontan. Kalau kita buat spontan, mengepek-epek jadinya. So you tulis siap-siap, you practice dan you cakap. Contoh saya punya background, saya dulu lepas belajar, saya tak suka kerja. Saya kerja setahun, saya berhenti kerja. Saya pinjam duit kat bank, saya buat berniaga. Saya buat berniaga, macam-macam berniaga saya buat. Dan dalam saya berniaga tu saya sedar apa, lagi banyak berniaga saya buat, lagi teruk saya punya kerja. Tapi duit tak tambah banyak mana pun. Saya letih. Saya kerja Isnin sampai seminggu, saya cuti hari Jumaat saja. Saya kerja 7 pagi sampai 9 malam. Lepas tu wife saya masuk MW. Saya tak open sangat. Saya tak minat, saya tak suka. Tapi saya pergi kelas, saya tengok macam not bad juga MW ni boleh bagi benda-benda yang saya nak. Saya nak duit yang lebih, saya nak masa yang lebih. Jadi saya rasa dalam masa 3, 4, 5 tahun ni kerja sungguh-sungguh, saya boleh retire young. Saya boleh pension awal. Selesai? Cukup tak 4 syarat? Cukup. You buat benda ni kat WhatsApp, you buat benda ni waktu you sembang dengan orang, tell your story. Kadang-kadang kita dah sembang kedebak-kedebu, pumpang-pumpang, tak tahu macam mana aku nak corner ke bisnes ni. Tak tahu, tell your story. Jumpa orang, tell your story. Supaya apa kita tell your story ni? So that people can relate. Faham tak? Orang boleh, kalau kita bekerja kawan-kawan, masalah-masalah kita percayalah orang lain pun hadapi juga. Jadi cuba anda tulis apa background. Ada kertas, tak ada kertas, tulis kat handphone. Ada sesiapa tak ada handphone? Semua ada handphone nanti saya nak panggil baca. Background, pain point. Pain point ni apa yang kita tak suka. Memang kita suka dengan kerja kita, tapi ada kan benda kita tak suka. Kalau semua benda kita suka, kita tak ada kat sini malam ni. Tak? Mesti ada benda yang kita tak suka. So you write apa yang tak suka. Dan macam mana jumpa solution? Macam mana jumpa MW ni? Bukan nak cerita MW ni jual barang kita dapat poin, dapat duit dah. Jumpa solution. Macam mana you jumpa? And apa harapan you kat sini? Okay, saya kasih 5 minit. Try tulis sikit. Try tulis sikit. Lepas tu kita main petik-petik lah. Panggil tell your story. Nak practice you cakap. Dan tulis story yang ikhlas kawan-kawan.
Sebab yang inilah kita nak cakap dekat orang kemudian apa semua. Tak apa, tulis dulu. Ya. Homework. Okay. Alright So ni homework Tell your story. Tulis minggu depan kita akan panggil baca background, pain point, jumpa solution dan juga harapan. Jadi kawan-kawan, seterusnya dalam kita nak buat inviting ni, kita kena compliment ataupun bahasa Melayunya puji. Saya nak tanya anda yang dalam ni, siapa-siapa dalam ni yang tak suka dipuji? Angkat tangan. Tak ada kan? Semua orang suka dipuji, betul tak? Main-mainnya mami cantik lah hari ni. Minggu depan tak datang. Minggu depan yang tak datang pula dah. Boleh, minggu ni penuh semacam, minggu depan kan 3-4 orang. Okay. So, compliment. Kena belajar puji orang. Kadang-kadang susah ke, kita tengok lemak nak puji cantik kan, orang ingat aku Perli pula kan. Nampak you ready lah hari ni. Nampak abang ni, kalau saya contoh, baru ni saya ada lecturer dekat college community, saya cerita, sembang-sembang tahulah, saya kata abang, saya rasa abang ni orang hebat lah bang. Abang kerja pun balik lambat, Perli dalam puji kan, kerja pun balik lambat, rumah dah ada 2 biji, steady lah bang. Sonok dia kena puji. Sonok kan? Lepas puji, baru kita invite. Invite punya ayat simple. If I were you, kalau saya, boleh tak awak? Stage kedua, bila boleh tengok. Stage ketiga, so best time saya boleh refer balik bila. Contohlah kita banyak part time kan, you WhatsApp dengan orang kan, if you nak set appointment ke, you nak invite to upline ke, you nak invite to video ke, to link ke, semua if I would you. Jangan hantar selagi dia tak cakap ya. Kadang-kadang kita cakap, aku nak bagi hang tengok ke. Percayalah, bila kita dia hantar, dia buka tak? Dia tak buka pun. Next time kita nak hantar, awkward tak? Awkward. So baik kalau dia cakap, tak, aku tak ready, kita apa bro, next time. Sebab kita ada banyak benih lagi kita boleh tabur. Kenapa kita nak rushing? Dia relax. Kalau contoh macam saya, kalau WhatsApp orang, dah WhatsApp dah, kawan-kawan sembang FORM, lepas tu saya tanya macam, bro, dah puji, dah bagi, sorry aku dulu buat, sebelum ni aku buat pembalik, sekarang aku buat MA gedebak-gedebuk, lepas tu saya puji kata, tapi hang ni bro, aku daripada dulu lagi abang berkenan dengan cara hang post kat Facebook, ayat-ayat hang best. Dia pun betul. Aku tahu lah, mesti kebang lah orang puji kan. Lepas tu hujung tu tanya pula, kalau aku nak hantar hang satu link explain pasal MA, boleh tak hang tengok? Agak-agak dia jawab apa? Setelah dipuji kan? Kalau kita salam, aku nak hantar link ke hang tengok set, pang bagi tu agak-agak dia tengok tak? Dia cara kena betul kawan-kawan. Sembang if I would you. Kalau ada orang tak balas kat saya, aku tak minat lagi lah sekarang. Tak apalah Zaid, kak tak minat lagi, baru dapat siang tadi. Tak apa. Tak apa kak. Tak apa kak, tapi kak jangan ni pula dengan saya. Aku cakap lah, tapi kak jangan dengan saya. Lepas ni saya hantar benda lain pula. Hantar promotion, hantar demo video, benda-benda lain banyak lagi boleh hantar. Betul tak? Jangan rushing. Bila kita hantar ayat pertama ni kawan-kawan, 50%. Bila dia cakap ya, kita hantar 50% percentage dia akan tengok. Soalan kedua, lepas kita bubuh perbak, hantar link ke, hantar video ke apa, bila boleh tengok? Ataupun bagi masa agak lepas isyak ni dah nak tengok bang. Bila kita tanya macam tu, dia jawab naik 20%. Jadi 70% pasti akan tengok. Soalan ketiga, so kalau esok pagi saya call abang nak tanya balik opinion abang pasal link ni, okey tak? Kalau dia kata okey, tambah lagi 20%, 90% dia akan tengok. Paling senang pakai satu saja. Lebih yakin pakai 2, lebih yakin pakai 3. Kalau pakai 3 ni, kalau saya lepas 3 ni, insya-Allah senang. Kalau saya guna sini, mungkin senang, mungkin tak senang. Ni yang saya punya experience lah, sebab saya buat macam ni. Kalau saya hantar link ni, kalau saya hantar video ni, boleh tak? Boleh hang tengok? Dia kata okey, boleh. Hantar video, petiklah video apa kat TikTok ke, Hall of Fame ke, link kita ke, apa-apa. Tapi yang masuk akal lah. Contoh macam video peluang bisnes saya buat tu 24 minit kat oi. Kita sendiri pun tak boleh tengok, jangan pergi hantar kat orang. Betul tak? Sebab saya punya video, saya tahu siapa dah tengok atau belum. So jangan hantar kat orang benda yang kita pun tak boleh tengok sampai habis. Alright, so sampai bawah ni. Jadi kawan-kawan, ada banyak jenis prospek yang kita berhadapan. Kumpulan yang pertama adalah hot market. Hot market ni orang yang kita jumpa selalu, jumpa hari-hari, kawan rapat.
Kan, kawan rapat kerja, pergi semayang maghrib pun dia, pergi main futsal pun dia, pergi ngopi pun dia, pergi karaoke pun dia. Tu kawan rapat. Nombor 2, kawan office, kawan tempat kerja, jumpa hari-hari tak? Jumpa. Nombor 3, family, adik-beradik, mak bapak, kan. Untuk kumpulan ini hanya perlu compliment dan invite. Tak payahlah hang bagi background kat adik hang. Adik aku nak cerita kat hang ni, aku dulu habis belajar, adik hang belajar apa benda hang ni. Kawan tu jumpa hang hari-hari, hang nak cerita hang punya origin story. Dia pun jawab, hang okey tak? Dia pun ingat kita sakit ke apa. So kalau dengan kawan, compliment dia tu aja. Kak Mas, kalau buat kerja kat pejabat ni, Kak Mas confirm akan siap paling awal. Itu yang saya paling suka dengan Kak Mas. Tengok, aku cakap Kak Mun, tak sebut nama dia pun dia senyum. Dia syok, puji orang lain pun dia syok lah. Dia cakap macam tu. Lepas tu cakap, Kak Mas, aku nak hantar satu link ni, explain sikit pasal MV, boleh tengok tak? Dia akan cakap ya. Trust me, saya cakap confident sebab saya dah buat benda ni. Saya buat benda ni hari-hari. Bila saya invite, hot market, compliment and invite. Kumpulan kedua, warm market. Warm market ni siapa? Orang yang kenal kita tapi dah lama tak jumpa. Kawan sekolah, sepupu-sepupu. Contohlah kita ni banyak rumah mak ngah, mak su kita tahu. Rumah anak mak ngah kita tahu tak kat mana? Tak tahu, tak pernah sampai ke rumah dia. So orang kumpulan warm market, kawan sekolah kita. Dulu kat sekolah duk melawak apa semua, lah rumah dia pun tak tahu kat mana. So orang ni story, compliment, invite. Bila nak bagi story, form dulu. Hai hang catch up lah orang cakap. Hang kerja kat mana lah, hang anak berapa. Dulu kat matrik kita pernah minum makan sekali tapi dah terputus, dah 8 tahun tak mesej. Takkan kita main-main terus nak 4 tahun lepas saya buat apa balik. Lepas tu sekarang saya buat bisnes. Terkejut kat kawan tu kan. So discussion come first. Conversation. So sembang. Bila sampai waktu yang hati tu dah terdetik dah, okay, now story. Macam ni apa, takut salah petik nama naya pun. Macam ni Karim. Karim. Macam ni Karim, aku dulu tahu sebelum ni, lepas matrik, lepas universiti semua, aku berniaga. Lepas tu aku buat bisnes, bagi story. Aku rasa macam ni, wah. Tapi aku rasa kalau benda ni aku boleh buat. Aku rasa orang macam hang yang memang kerja pun on time, orang ni puji. Lepas tu kalau aku nak hantar hang invite, kalau aku nak hantar hang link untuk explain lebih pasal MW, hang boleh tengok. Dia kata boleh hantar. Hantar tu kerja kita kawan-kawan. MW ni kita kerja kita apa, ajak je. Yang nak jentik hati dia orang nak buat MW tu Tuhan yang kerja. Jadi kita cuba kat situ. Lepas invite adakah terus kita tanya dia? Contohlah, tak apa saya kasih habis dulu. Cold market, kumpulan yang ketiga. Cold market, kawan baru dengan orang tak kenal. Ni kawan-kawan yang kita ambil nombor telefon, gedebak-gedebuk ni kan. Kawan-kawan macam ni, kalau kita sembang lebih-lebih, dia rimah. Takkan kita balik-balik jumpa kat ATM, takkan balik nak tanya pula, hang anak berapa? Kahwin bila? Kelak kan? So dengan kumpulan macam ni boleh fast. Sama ada story, compliment, invite, terus habis. Balik tu terus mesej bang, tengah buat apa? Lepas balik sembahyang isyak, sibuk tak? Dia tak sibuk sangat bang, macam ni bang. Story, puji, invite. Kena, tak kena sudah benih. Kan? Janji buat selalu. Kalau satu hari 20 orang, sebulan 600 orang, agak-agak dapat tak yang saya nak? Dapat. Yang tak dapat sebab sebulan buat 2 orang. Itu memang confirm tak dapat. Lepas tu orang dah BTC 30 kali, kita duk tak ada orang. Jadi macam tu lah. Seterusnya apa lagi boleh buat? Form, story, compliment, invite. Yang ini you kena read the situation. Ada orang friendly, ada orang tak friendly. Bila tak friendly, story, compliment, invite. Ada orang kena lah. Biasa tak? Kalau saya tak, anda pernah tak? Saya biasa jadi, saya pergi demo, saya marketing plan kat orang ni. Sambil saya marketing plan kat orang ni, kak ipak dia duk dengar sambil potong sayur. Lepas tu kak ipak yang saya nak. Siapa pernah jadi macam tu? Tak ada siapa pernah. Okay, pernah jadi. So MW rezeki datang daripada arah yang kita tak sangka-sangka. Aku punya bersyarah merecik yang liuk kat sini, yang sana yang saya nak. Tapi alhamdulillah tak? Alhamdulillah. Dapat saya nak tak? Dapat. Jadi macam tu. Form, story, compliment, invite. Okay. So lepas berlaku, apa berlaku lepas invite ni?
Lepas invite ni, janganlah tinggal tu esok tu follow up lah. Assalamualaikum Abang Karim, sempat tengok dah link semalam tengok dah video semalam lepas tu boleh tanya. Kalau saya selalu tanya, part mana yang hang paling suka? Tanya dulu, bagi dia jawab dulu. Jangan Assalamualaikum Abang Karim, dah tengok belum link semalam, part mana hang suka? Dia pun macam bot ke ni? Spam ke scam ke apa ni kan? Jadi jangan Assalamualaikum Abang Karim, Waalaikumsalam, sempat tengok link semalam. Boleh kata belum dan, okay, tak apa Abang Karim, hari ni try tengok 10 minit dah tu, boleh habis. Nanti follow up lagi. Kalau dia kata tak dan, nanti follow up lagi. Sampai tu apa? Kalau kita duk tunggu kat situ, kita penat kita bebal. Tapi kalau hari tu kita ada 10 benih lagi kita nak campak, kita kisah tak? Tak kisah. Kita tak kisah. Ni yang Amway ni rezeki. Sama lah macam kita dapat Amway. Macam itulah orang yang kita bagi peluang Amway ni. Ada orang sampai ngam, ada orang memang tak ngam. So tak payahlah pening kepala, bukan salah kita, bukan rezeki dia. So lepas habis follow up contoh kalau saya follow up, saya kata okay, dah tengok belum part mana paling suka. Kalau saya confident dengan orang tu, saya terus tanya, dah tengok dah, okay? Ada apa-apa soalan tak saya boleh jelaskan lagi, atau kita boleh proceed registration? Sebab apa? Saya nak tahu apa benda dia nak tanya. Contoh, ada orang saya dapat, saya tanya macam tu, ada part yang saya boleh jelaskan lagi ataupun kita boleh proceed registration. Dia tanya, how can you guide me? Dia tanya, macam mana you nak guide saya? Saya explain lah, okay, kita bila you jadi ahli, kita ada free class every week. Kita ada seminar every 2-3 months, dan juga kita ada physical meeting, dan juga kita ada basic training course. Yang ini orang yang baru masuk, budget. Saya daripada hari pertama kenal orang tu, saya dah tanam dalam kepala dia, kau nak buat MBA, kau kena datang BTC. Dalam marketing plan saya pun hujung BTC juga. So cakap macam tu, okay. Lepas tu saya cakap, okay, ada benda lagi tak saya boleh explain ataupun kita nak proceed? Dia pun cakap, okay, interesting, saya nak proceed jadi ahli. Dia jalan dia. Dia kalau banyak sangat kita nak kena bersilat ni, bukan dia lah tu. Kalau kita susah payah bagi ya juga, dia masuk ni tak buat apa. Dia masuk, datang meeting tak mau, datang BTC tak mau, tengok demo tak mau. Buat apa? Buat penat kita. Betul tak? So cari orang yang betul. Jangan sibuk orang yang tak mau. Dia tengok tak semua orang tak mau. Dah. You fikir, Diamond cakap tadi BTC, you fikir you nak cari orang, 2 orang datang BTC, balik malam ni 2 hari ni 48 jam cari 2 orang yang nak. Bukan kita sibuk cari, okey aku dah ada 50 orang yang tak nak. Tak payahlah sedapkan hati. Kalau ada 50 orang tak nak, kita berjaya ke gagal? Gagal. Berapa nak cerita panjang-panjang kat orang? Diam. Cari lagi. Selagi ada masa, cari. Kita dah bagi tahu 1 week, 2 weeks dah pasal BTC ni. Now ada 48 jam yang terakhir untuk cari. Cari, invite. Datang BTC, cari sampai dapat. Cari dapat. Takkan tak ada langsung 2 orang. Betul tak? So kawan-kawan, lepas follow up macam tu, ulang sampai jumpa. Kita akan jumpa kawan-kawan. Saya cerita ni pada apa yang saya jumpa. Saya message, invite, hantar link, tiba-tiba dia respon saya pula pelik, sebab dah biasa dah orang tak minat. Tiba-tiba macam saya minat lah. Aku pun macam betul. Awak minat. Punya jarang dia dapat yang minat kan. Saya nak jadi ahli. Saya pula kata okey, jadi ahli, back in RM60. Dia back in. Lepas back in RM60, saya buat register, buat ID, buat katalog. Saya cakap BTC ada ni. Dia kata boleh, saya nak main. Ada rupa-rupanya orang macam ni. Jadi kawan-kawan, believe kita akan dapat. Kalau kita buat Amway tapi dalam hati kita tak percaya ada 6 orang untuk kita jadi diamond, kita boleh dapat tak? Percaya kena datang dulu. Percaya yang kita ni boleh 21%. Percaya yang kita ni akan jumpa orang yang macam kita. Kena ada percaya dulu. So call market, saya selalu cakap, show me your schedule, I'll show you your future. Buat benda ni modalnya masa. Kalau saya tanya macam, ada orang semalam mesej saya, dia kata, Kak kenapa slow? Dia kata, kenapa slow sangat, macam hilang ni awak. Saya cerita lah kat saya. Dia abang, Kak tak ada masa lah saya. Itu pasal apa? Sebab lah dulu balik kerja pukul 5 lah, balik 6.30. Tu dia. Beza setengah jam. Terus saya tanya, selalu Kak buat email waktu bila? Tak boleh jawab. So sebenarnya tak ada masa ke tak ada keinginan. Kawan-kawan, masa ni kalau kita tak pakai dia macam sungai, berlalu je. So you decide first. Kalau kita nak plan masa kita, saya cakap dengan grup Anyai tu, kita kena tahu bila kita buat MV ni.
Kan? Set malam ni sebelum tidur dah tahu dah, esok pukul 1-2 lunch sambil makan aku nak sembang dengan 15 orang. Sembang lah. Esok balik kerja, aku balik malam esok pukul 10 sampai pukul 11 aku nak buat MB. Masa dah tu. Baru kita boleh rancang dalam masa tu nak buat apa. Kan? Boleh nak buat sambil-sambil, tapi bila kita buat sambil-sambil ni akhirnya jadi apa? Jadi shock sendiri lah. Buat tak tahu mana pun rasa macam dah buat sangat. Senang nak tengok hasilnya. Hasilnya kita tak dapat 1000 PV. Mana tak buat 1000 PV bukan banyak tau. 1000 PV kan Diamond cakap latihan untuk kita pergi 21%. Maksudnya tak banyak langsung. So kita boleh buat sebenarnya. So plan masa kita. So kawan-kawan, dalam proses inviting, dalam proses prospecting ni, you never lose. Either you win or you learn. Kalau orang tu tak respon, tak balas ke kita, dia mesej tak minat ke apa, sebenarnya apa? Itulah kita lah boleh belajar. Okay, kat mana aku silap? Kat mana aku silap? Adakah aku bagi info yang tak jelas? Adakah aku datang perdepak dia terkejut ke? Kat situ kita belajar. Saya tak boleh kata ni textbook, saya bagi you a few pointers. Tapi yang nak asah bakat tu bila kita buat. Baru you betul tahu dah bila boleh hantar. Bila kita dah buat selalu dah, saya sebelum hantar link aku tahu dah orang tu boleh sign up ke tak boleh sign up. Daripada sembang dia, daripada cakap dia, kan, kita dah boleh tahu lah. Dan last sekali kawan-kawan, most of your learning is in the doing. So skill inviting ni sangat penting untuk kita grow kumpulan kita. Inilah skill yang kita kena hebat, sebab inilah yang kita nak ajar kat downline kita. So ambil apa yang saya cerita hari ni. Homework jangan lupa. Homework, story, kita punya background. Okay. Kita punya background, kita punya pain point, kita punya jumpa solution, dan juga kita punya harapan. Dan next week kita boleh tengok yang tu. Okay, terima kasih. Saya serah balik ke MC.